أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim ulama, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dikurniakan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dihimpunkan di dalam majlis halaqah ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sakinah, ketenangan dalam jiwa kita. Para malaikat melebarkan sayapnya. Allah Subhanahu wa taala melimpah ruahkan rahmatnya. Mudah-mudahan nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi hamba yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah seperti biasa, bagi memberkati lagi majlis bicara sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ini, saya mengajak diri saya dan para jemaah sekalian, kita mulakan terlebih dahulu dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Yang ada kitab boleh buka muka surat 323 pada tajuk Mekah mendapat berita kekalahan. Mekah mendapat berita kekalahan. Mekah menerima berita kekalahan orang-orang musyrikin di medan Badar. Orang-orang musyrikin lari lintang kukang di medan Badar. Mereka berselarakan ke merata lembah dan lorong serta menuju ke Mekah dalam keadaan yang berkecamuk. Tidak tahu bagaimana hendak menghadapi rasa malu yang amat sangat apabila sampai ke Mekah nanti. Jadi tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, demikian gambaran mereka yang mengalami kekalahan. Jadi pertamanya mereka lari dalam keadaan lintang kukang. Orang-orang Mekah ni yang menyelamatkan diri ni, dah nak lawan orang-orang Islam, mereka tak mampu dah. Walaupun bilangan mereka ni lebih ramai berlipat-lipat kali ganda, tapi kerana kekalahan yang mereka alami, pertamanya mereka lari lintang pukang, tuan-tuan. Dan yang keduanya, mereka merasa malu macam mana nak balik ke Mekah, nak sampaikan berita tentang kekalahan yang mereka alami ini. Ibnu Ishaq berkata, orang pertama yang sampai ke Mekah ialah Al-Haysuman bin Abdullah Al-Khuzai. Penduduk Mekah bertanyakannya, dia orang yang pertama sampai di Mekah. Jadi bila dia sampai, orang-orang Mekah ni nak tahulah berita tentang sama ada tentera musyrikin ataupun tentera Quraisy ini mereka berjaya mendapat kemenangan dalam peperangan tersebut. Jadi berita ni tuan-tuan bukan macam hari ini. Kalau hari ini ni alhamdulillah lah, cepat sampai berita. Dia bukan ada WhatsApp lagi, bukannya ada Facebook zaman tu. Jadi nak kena tunggu utusan sampai. Jadi yang pertama sampai itu ialah Al-Haysuman bin Abdullah Al-Khuzai. Bila dia sampai, maka orang Mekah pun bertanya kepada dia, dan masing-masing daripada kalangan mereka tak dapat nak gambarkan pun yang tentera musyrikin ni akan kalah dalam peperangan tersebut. Sebab yang hadir, yang turut serta dalam peperangan ni pembesar-pembesar mereka, panglima mereka. Jadi orang-orang handal belaka. Abu Jahalnya Abu Lahab tak ada lah, Utbah bin Rabi'ah dan beberapa lagi
yang merupakan panglima Quraisy. Muslimin para jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, di samping dengan bilangan mereka yang ramai, demikian juga dengan kelengkapan peperangan yang mencukupi, kenderaannya dan alat-alat peperangan, semua cukup lah. Jadi mereka ni tak dapat nak gambarkan berita yang bakal sampai itu adalah berita kekalahan. Memang tak boleh nak percaya. Jadi bila tiba saja Al-Haysuman bin Abdullah Al-Khuzai, mereka pun bertanya, apa berita yang engkau bawa? Jawab Al-Haysuman bin Abdullah Al-Khuzai, telah terbunuh Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abul Hakam bin Hisham, Umayyah bin Khalaf. Ni semua pembesar-pembesar. Dia sebut dulu pembesar Quraisy. Kita sebut Utbah bin Rabi'ah. Dia Utbah bin Rabi'ah ni yang satu lawan satu semasa permulaan, kan? Ada 3 wakil musyrikin, 3 wakil daripada kalangan orang Islam, 3 wakil daripada kalangan sahabat. Jadi orang Quraisy ni mereka kedepankan panglima mereka yang handal, Utbah bin Rabi'ah, tiga beranak, Syaibah bin Rabi'ah dan juga Al-Walid bin Utbah. Jadi sebenarnya mereka ni juga adalah saudara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan yang terbunuh dulu adalah panglima-panglima. Jadi bayangkan panglima dulu matilah, kan? Kalau panglima tu masih hidup tahan sikit, panglima tu mati dulu. Disebut nama Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abul Hakam bin Hisham, Umayyah bin Khalaf. Ni tuan kepada Sayyidina Bilal. Kalau cerita Sayyidina Bilal je, yang seksa Sayyidina Bilal tu itulah Umayyah bin Khalaf. Jadi Sayyidina Bilal bunuh dia dalam peperangan Badar beserta beberapa orang pemimpin yang disebutkan namanya kepada mereka, termasuklah Abu Jahal. Nombor 1 Abu Jahal lah, kan? Yang merupakan ketua bagi orang-orang Quraisy. Apabila disebutkan nama-nama orang-orang Quraisy yang terbilang itu, maka berkatalah Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah anak kepada Umayyah bin Khalaf, anak dia. Bila dengar berita ayah dia mati, bahkan panglima terbilang tu mati semua, yang ketika itu sedang duduk dalam hijir Kaabah, maknanya hijir Ismail, dia duduk situ. Safwan ni juga tuan-tuan, lepas peperangan Badar dia ada buat deal dengan seorang lagi dalam hijir juga. Diupah untuk bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas peperangan Badar ni. Jadi kisah tu nanti kita akan bicarakan. Dalam peristiwa ni juga dia dapat berita dia duduk dalam hijir Kaabah. Lalu dia pun berkata, demi Allah, dia ini tidak siuman. Dia kata kepada yang sampaikan berita tu, Al-Haysuman bin Abdullah Al-Khuzai, tak boleh terima berita, tak boleh terima berita kekalahan, terutamanya ayah dia juga terbunuh. Jadi dia kata dia ni tak siuman. Cuba tanyakan dia tentang aku. Nak cek betul dia ni betul tak betul. Tanyakan dia tentang aku, kata Safwan bin Umayyah. Lalu mereka pun bertanya kepada dia apa yang dibuat oleh Safwan bin Umayyah. Nak cek dia ni center tak center ni. Ialah sampaikan berita tentang kekalahan panglima-panglima yang besar-besar ni, kan? Argentina kalah dengan Arab Saudi contoh. Kalau tak tengok memang tak percaya. Tapi kalah sungguh. Morocco menang, macam mana boleh menang? Tapi dah kalah dah lah. Tapi kalau dengar berita macam tak percaya, kan? Habis yang besar-besar semua dah kalah dah, kan? Yang besar-besar kalah habis, Brazil tumpas lah. Jadi kalau orang yang dia mengimani kekuatan Brazil, memang susah nak terima. Ni contoh lah tuan-tuan, musim World Cup. Tapi kalah tetap kalah juga, kan? Kalah tetap kalah juga. Jadi Safwan bin Umayyah pun nak tengok dia ni betul tak betul ni. Kalah pula dengan orang Islam yang bilangannya tak ramai, susah nak dipercayai.
Kena pula kalau Brazil kalah dengan Malaysia lagi lah, payah nak terima. Betul tak betul? Kalau ada lah. Setakat ni belum berlaku lagi lah. Akan datang, wallahu alam. Baik tuan-tuan, sukar nak gambarkan tu, sukar mereka nak terima, nak percaya tentang berita yang sampai ini. Yang kalah tu pula panglima. Lalu ditanya kepada dia tentang Safwan bin Umayyah. Lalu dia pun menjawab, Safwan bin Umayyah dia sedang duduk dalam hijir. Dia sebut dia duduk dalam hijir. Dan demi Allah, aku telah melihat sendiri bapa dan saudaranya semasa dia dibunuh. Maknanya dia betul. Berita yang dia sampaikan ini adalah berita yang benar. Sebab tu Safwan bin Umayyah ni dia simpan dendam tu tuan-tuan. Nanti dalam peristiwa yang bakal kita bincangkan nanti, bagaimana dia dan seorang lagi rakan dia, sahabat dia, merancang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang lain tahu, dia dua orang kan. Tapi bila sahabat tu sampai kat Madinah, Rasulullah SAW sebut tentang apa yang telah dia orang bincang, dua orang. Allah Taala khabarkan berita itu kepada Nabi SAW. Langsung sahabat tu yang tadinya nak bunuh Nabi terus masuk Islam. Safwan bin Umayyah dapat tahu pula, kononnya Nabi akan terbunuh lah, tengok-tengok masuk Islam pula sahabat dia tu. Langsung lagi marah dia. Itu cerita Safwan bin Umayyah. Abu Rafi', kisah yang seterusnya iaitulah Abu Rafi'. Abu Rafi' ni adalah maula ataupun khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku dahulunya adalah hamba Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sekeluarga telah pun menerima Islam. Lalu Al-Abbas memeluk Islam, begitu juga Ummul Fadl dan saya, kata dia, yakni Abu Rafi'. Al-Abbas bin Abdul Muttalib dia masuk Islam nanti dalam peristiwa Fathu Makkah. Tapi dia sebutkan, tetapi Al-Abbas menyembunyikan keislamannya. Abu Lahab pula tidak menyertai peperangan Badar Al-Kubra. Apabila Abu Lahab mendapat tahu berita tentang peperangan Badar itu, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia amat hina, dan kami mendapat seperti satu kekuatan dalam diri kami, kata Abu Rafi'. Abu Lahab ni dia orang yang paling banyak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu wa taala, dikala itu dia telah banyak menyakiti Nabi. Dipukul kepala Nabi, berdarah kepala Nabi, diikut Nabi dalam misi dakwah, termasuk dengan isterinya tuan-tuan. Bahkan yang pertama-tama orang yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peristiwa di Bukit Safa itu adalah Abu Lahab. Sampai disebut kepada Nabi SAW, tabban laka ya Muhammad sa'iri hadzal yaum. Itu kata-kata dia. Celaka kau wahai Muhammad seluruh hari ini. Ali hadza jama'tana, adakah disebabkan ini kau himpunkan kami? Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama. Jadi kecelakaan, kebinasaan itu berterusan sepanjang kehidupan Abu Lahab. Setelah turunnya ayat ni tuan-tuan, sampai hidupnya itu senantiasa berada di dalam kehinaan sampai hujung hidup, sampai hujung nyawa. Ini dah hujung-hujung lah ni kan. Lebih-lebih lagi bila mana sampai berita kekalahan orang-orang musyrikin Quraisy di medan Badar Al-Kubra. Walaupun dia tak join sama, walaupun dia tak turut serta dalam peperangan, dia telah menghantar wakil dia. Orang itu hutang kat dia, dia hantar orang tersebut, dan orang tersebut maknanya terlupus hutang.
habis hutang. Dengan mewakili Abu Lahab. Abu Lahab tak join. Tapi walaupun dia tidak terkorban di medan Badar, tak mati kat Badar, tak maknanya ikut serta sahabat-sahabatnya hina mati di Badar, tapi tetap mati hina juga tuan-tuan. Tak dapat lagi. Tak dapat lagi daripada kehinaan tu. Senantiasa mati itu bersama dengan dia dalam kehinaan. Sebab tu mati satu persoalan ataupun satu perkara yang kita sebut mati ni tak boleh nak lari daripadanya. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayadah. Di mana saja kamu berada, maut pasti menjejaki kamu walaupun kita berada di mana-mana pun. Pergi hatta pergi ke Mekah sebagai contoh. Pergi usaha ke mana pun nak sebut mati itu akan sentiasa menjejaki. Itu satu. Walaupun dia tidak menyertai peperangan Badar, kalau ikutkan selamat sikit lah, dia tak join sama. Dia selamatlah pada mata pandangan kita tu, selamatlah dia tak join, tak turut serta. Tapi nak kata pertamanya mati, yang keduanya kecelakaan tu senantiasa mengekori dia sampai bila mana peristiwa berita kekalahan orang-orang musyrikin di medan Badar, dia amat hina. Jadi hina tuan-tuan, mati dalam menghina. Peristiwa itu diceritakan oleh Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam dan antara orang Islam yang tak sempat berhijrah, dia duduk di Mekah. Dia menceritakan peristiwa ini. Allah SWT jadikan Abu Lahab ni amat hina, dan kami mendapat seperti satu kekuatan dalam diri kami. Lebih-lebih lagi bila tahu kemenangan orang-orang Islam di medan Badar. Saya ini, kata Abu Rafi', adalah seorang lelaki yang lemah. Boleh jadi maksudnya dia hamba. Maksudnya hamba. Memang kalau kategori hamba biasanya dimaknakan sebagai golongan yang lemah. Kerja saya ialah membuat anak-anak panah yang saya larikkan pada salah satu sudut berhampiran telaga Zamzam. Itu kerja dia. Demi Allah, ketika saya sedang duduk melarikkan anak-anak panah itu, tengah buat anak panah, bersama saya ialah Ummul Fadl yang turut sama duduk di situ. Kami sungguh gembira mendapat berita yang kami terima, yakni kekalahan orang-orang musyrikin di medan Badar dan juga kemenangan tentera baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila Islam menang, seronok yang amat. Walaupun dia duduk di tempat majoriti orang kafir, tapi seronok, ya Allah, tak tergambar. Tiba-tiba tengah-tengah seronok dia buat kerja, berita dah dapat dah sampai lah. Tengah dia buat kerja larik-larikkan anak panah tu, tiba-tiba Abu Lahab datang sambil menyeret kakinya dengan perilaku yang huduh. Abu Lahab datang heret kaki. Perilaku dia memang sungguh huduh Abu Lahab, sehingga ia duduk di atas tali pancang kemah di situ. Belakangnya bertentangan dengan belakang saya. Ketika ia duduk itulah tiba-tiba orang berkata, "Nah, itu dia Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib telah pun sampai." Nampak ada orang yang menyertai peperangan Badar itu sampai, yakni Abu Sufyan bin Al-Harith, bukan Abu Sufyan bin Harb, itu yang pemimpin Quraisy yang lain. Ini Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib telah pun sampai, kata mereka. Lalu Abu Lahab pun berkata kepada Abu Sufyan, "Mari sini. Nampaknya engkau ada berita yang hendak disampaikan." Kemudian Abu Sufyan pun duduk dekat Abu Lahab, sedangkan orang lain berdiri mengerumuninya. Dia duduk sebelah Abu Lahab nak sampaikan berita. Dia antara yang menyertai peperangan Badar. Orang lain semua berdiri,
mengerumuni ataupun mengelilingi mereka, nak dapat berita yang bakal disampaikan. Berkatalah Abu Lahab, hai anak saudaraku. Ini Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Jadi ayahnya Al-Harith bin Abdul Muttalib, adik-beradik dengan Abu Lahab. Adik-beradik dengan Abu Lahab. Jadi Abdul Muttalib ni dia ada anak 10 orang lelaki, tuan-tuan, ramai anak dia. Antaranya bapa baginda Nabi SAW, antaranya juga iaitulah Abu Talib, antaranya juga iaitulah Abu Lahab. Jadi yang lain tu ramai lagi lah. Itu yang merupakan nazar Abdul Muttalib, seandainya dikurniakan 10 orang anak lelaki akan disembelih salah seorang daripada kalangan mereka ini di hadapan Kaabah, dan peristiwa itu berlaku pada bapa Nabi SAW, sehingga digelar sebagai Az-Zabih, mangsa penyembelihan. Jadi ini anak kepada Al-Harith bin Abdul Muttalib, Abu Sufyan bin Al-Harith, bukannya Abu Sufyan bin Harb, itu seorang lagi. Itu adalah pemimpin Quraisy. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Abu Lahab, hai anak saudaraku, ceritakan kepadaku apa halnya tentang mereka yang berperang itu. Tanya Abu Lahab, nak tahu berita. Lalu dia pun menjawab, Abu Sufyan menjawab, peperangan itu tak ubah seperti kita pergi menghulurkan leher kepada mereka untuk dibunuh, macam mana yang mereka mahu, dan mereka menawan kita sebagaimana yang mereka mahu. Demi Allah, di samping itu bukan sahaja mereka, malah kami turut bertemu beberapa orang lelaki yang putih menunggang kuda bertompok hitam dan putih yang turun antara langit dan bumi. Abu Sufyan menceritakan tentang perihal tentera-tentera yang mereka tidak pernah lihat, tak pernah tengok. Maknanya orang musyrikin ataupun tentera Quraisy pun nampak tentera-tentera daripada kalangan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang membantu orang-orang Islam. Disebutkan kami turut bertemu beberapa orang lelaki yang putih menunggang kuda bertumpuk hitam dan putih yang turun antara langit dan bumi. Nampak malaikat turun. Demi Allah, tidak ada yang sebanding dengan mereka dan tidak ada seorang pun yang berupaya menentangnya, kata Abu Sufyan bin Al-Harith. Lalu Abu Rafi' pun berkata, bila dah sampai berita tu, maknanya tentang kekalahan orang-orang Quraisy di Badar, termasuk dengan berita para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi penolong kepada tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sambil mengangkat tali pancang itu, saya berkata, yakni Abu Rafi' yang menceritakan kisah ini, demi Allah, itulah malaikat-malaikat. Dia tambah pula, itulah malaikat-malaikat. Tiba-tiba Abu Lahab mengangkat tangannya lalu menempeng saya dengan kuat. Bila Abu Rafi' berkata itulah malaikat-malaikat Allah, terus naik marah Abu Lahab. Terus dia menempeng Abu Rafi' dengan kuat. Lalu saya cuba melawannya, tetapi dia mencekup dan merebahkan saya ke bumi. Itu boleh jadi ini yang disebutkan dia seorang yang lemah, nak lawan, tapi akhirnya Abu Lahab cekup dia dan akhirnya dia jatuh ke bumi. Kemudian dia duduk atas saya sambil memukul saya, sedangkan saya bukannya seorang yang kuat. Kemudian Ummul Fadl mengambil sebatang tiang kemah lalu memukul Abu Lahab dengan satu pukulan yang menyebabkan kepalanya luka, sambil berkata, berani engkau melanyakkan ketika tuannya tidak ada. Kata Ummul Fadl, berdarah kepala Abu Lahab bila dipukul oleh Ummul Fadl. Lalu bangunlah Abu Lahab berpatah balik dalam keadaan tersipu-sipu, dipukul orang yang lemah. Jadi agak malulah
kan, dipukul seorang hamba yang tuannya tiada, iaitulah Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi tuan-tuan, Abu Lahab pun bangun kan, dalam keadaan tersipu-sipu. Demi Allah, Abu Lahab sejak daripada hari itu hanya hidup selama 7 hari sahaja. Lepas peristiwa dia dapat berita tentang kekalahan, dan juga setelah dia menempleng Sayyidina Abu Rafi' dan dipukulnya, kemudian Abu Lahab pun bangun. Lepas tu kata Abu Rafi', demi Allah aku melihat dan menyaksikan Abu Lahab ni hanya hidup selama 7 hari sahaja, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan sejenis penyakit kepadanya yang menyebabkan kematian dia. Penyakit pelik tuan-tuan, penyakit yang ganjil, yang Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan kepada Abu Lahab. Itu yang kita sebutkan di awal tadi. Walaupun dia tidak mati di medan Badar, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa dia, siapa sahaja yang zalim di atas muka bumi ini. Jadi walaupun dia tidak mati di medan Badar, tetap juga mati dalam keadaan yang hina, macam sahabat-sahabat dan juga rakannya yang mati hina di dalam peristiwa peperangan Badar Al-Kubra. Jadi dia pun mati sama juga tuan-tuan, walaupun bukan di Badar, mati kat Mekah, kan? Tapi orang yang mati di Mekah Al-Mukarramah tapi mati dalam keadaan yang penuh hina. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Jadi peristiwa tentang Abu Lahab ni bukan hanya dalam peristiwa ni saja. Kalau kita baca kisah Abrahah pun, Abrahah As-Sabbah, saat dia nak menyerang Kaabah, masa dah siap sedia dah, tentera bala tenteranya, datang burung ababil. Burung ababil ni tuan-tuan masing-masing bawa 3 batu sijil. Yang batu ni punya luar biasa. Batu tersebut bila terkena badan gajah, hancur lebur. Badan gajah ni tuan-tuan boleh gambarkanlah, keras, kuat, tebal, tapi kena gajah hancur. Apatah lagi kalau kena badan manusia. Ramai yang mati bergelimpangan kena batu. Tapi yang tak kena batu, iaitulah Abrahah, tak kena batu dia. Dalam kitab sirah sebut dia tak kena batu. Tapi bukan maksud dia tak kena batu tu dia terselamat daripada mati, bahkan mati yang penuh dengan kehinaan. Itu kita kisah Abrahah. Dia mati juga, dia pergi balik semula ke Sana'a dalam keadaan organ-organ dalaman dia bertaburan habis. Penyakit yang pelik, datang sakit yang pelik habis, jadi jemarinya putus daripada tubuh anggota badan dia. Pelik, penyakit yang pelik. Jadi jangan ingat dia tak mati di dalam peristiwa Ababil, tapi dia selamat, tidak, tetap juga mati dalam keadaan yang hina. Samalah kisahnya macam mana yang berlaku kepada Abu Lahab. Walaupun dia tak join, tidak sertai dalam peperangan Badar, bukan bererti dia selamat. Kalau dah memang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala padanya mati hina, tetap, walaupun di bumi Mekah, bumi tempat yang paling mulia, tapi dah dia Allah Ta'ala tentukan dia mati dalam keadaan hina, walaupun di tempat yang mulia, tetap dia mati dalam keadaan yang sungguh hina. Itu Abu Lahab. Jadi hidup sempat 7 hari, Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan sejenis penyakit yang jijik yang menyebabkan kematiannya. Penyakit ni apa tuan-tuan? Iaitu penyakit kudis. Kalau ikut kata kudis je tapi nak kata kudis pun jadi penyakit yang jijik kalau kepada Abu Lahab. Jadi jangan kita ingat kudis-kudis. Jadi yang ada pada kita boleh jadi mungkin yang biasa je. Lagi-lagi pelajar-pelajar asrama. Jadi penyakit kudis tu macam kebiasaan dia. Tapi tak sangka penyakit kudis yang dialami oleh Abu Lahab ni penyakit yang jijik yang menyebabkan kematian dia. Yang mana penyakit kudis ini yang menyebabkan penyakit itu orang lari daripada Abu Lahab.
Jijik. Apatah lagi penyakit ni berjangkit. Bahkan bukan sahaja orang-orang Arab jijik kepada dia, termasuk anak-anak dia sekali. Tu lagi dahsyat tu. Dah tak ada siapa dah di samping dia kan? Anak-anak dia pun sama juga tinggal dengan dia, dan tinggallah sehingga kan, dia sakit ataupun dia kan, dia azab, dia menderita dengan penyakit yang dihadapinya itu sehingga mati. Tak ada seorang pun yang berada di samping dia. Penyakit yang jijik ni, tuan-tuan muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Lalu anak-anaknya meninggalkannya dan tinggallah jenazahnya 3 hari tidak didekati oleh sesiapa pun, dan tidak ada orang yang berusaha menyemadikannya. Tak ada siapa pun yang nak menguruskan jenazah Abu Lahab ni. Memang mati seorang-seorang, mati dalam keadaan hina. Anak beranak pun tak ada siapa nak pedulikan dia. Macam mana mati dia, kan, Allah Taala Maha mengetahui tentang azab yang menimpa kepada Abu Lahab. Sudah tentulah kan, Abu Lahab orang yang paling banyak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mati pun hina, tuan-tuan. Dekat dunia pun Allah Subhanahu wa taala matikan dia dalam keadaan yang hina, apatah lagi di hari akhirat kelak kan, menjadi bahan bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita mereka-mereka yang menjadi penentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai mati dia tu, anak-anak dia pun kan, tidak mahu menyemadikannya. Tetapi apabila mereka bimbang, takut dikutuk orang, maka mereka pun mengorek lubang dan menolaknya dengan batang kayu ke dalam lubang tersebut. Tengok mayat pula dah semakin busuk pula, kompon-kompon pula busuk kan. Mayat Abu Lahab 3 hari mayat tersebut, lalu malu dalam keadaan tersebut, akhirnya dikorek lubang. Lalu mereka pun menolak mayat Abu Lahab ni menggunakan kayu, tuan-tuan. Guna kayu, angkat tidak jijik, tolak guna kayu. Dah macam hayawan. Dari jauh mereka campakkan batu-batu ke dalam lubang tersebut sehinggalah menimbuskan mayat dia. Itu mati Abu Lahab, mati dalam keadaan yang sungguh hina. Muslimin para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya dipahamkan tempat perkuburan Abu Lahab tu masih ada sampai hari ini. Kalau tengok di YouTube lah. Setakat ni saya pun tak ada semangat lagi nak pergi. Tak ada masa lah nak pergi, tuan-tuan. Banyak lagi makam lain nak pergi tengok kan. Nak pergi ziarah pula Abu Lahab, memang tidak lah kan. Jadi kalau tuan-tuan mungkin kan ada kesempatan ke nak pergi tengok tempat tersebut, memang dikatakan mengerikan dan berbau lah, wallahu alam. Saya pun tak pernah tengok, cuma ada lah di videokan di YouTube kan. Sungguh menyerikan lah, macam itulah gambarannya tempat perkuburan Abu Lahab. Muslimin para jemaah sekalian, beginilah Mekah menerima berita kekalahan tersebut. Ianya menimbulkan kesan yang sangat buruk dalam diri mereka, sehingga mereka mengambil keputusan melarang orang-orang daripada meratap mangsa yang terkorban. Sampai macam tu sekali. Jadi Mekah dilarang siapa-siapa ahli keluarga yang terkorban, dilarang kepada mereka meratap mayat-mayat tersebut. Untuk apa? Untuk menutup malu mereka terhadap orang-orang Islam. Jadi dilarang siapa saja ada ahli keluarga yang mati dalam peperangan Badar, dilarang kepada mereka meratap di atas kematian tersebut. Menangis tak boleh, tak boleh menangis, kena tahan. Macam tu kan. Punya malunya mereka mengalami kekalahan. Dan tentang peristiwa ni ada cerita pelik dan lucu. Yang kisah ni insya-Allah kita cuba sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Ada seorang yang tak tahan menangis, dia tahan, akhirnya tak tahan, kemudian dia menangis. Tuan-tuan, insya-Allah kita akan cuba sambung pada kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu dahulu
yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan, kelemahan adalah daripada diri saya sendiri, kurang lebih mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah dia. Ha? Dia kuliah dia.